الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا، فإن خير زاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan dalam kehidupan dunia dan kehidupan hari akhirat ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita hari raya yang diberkati ini, hari untuk kita bergembira setelah berjaya menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan, salah satu dari rukun Islam, ibadat yang merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dikurniakan pahala yang tidak terhingga di samping kelebihan bulan Ramadan yang sangat besar kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang di kalangan umat rasul-rasul yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
kita ditarbiyah, dididik dan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadat puasa, meninggalkan makan minum, meninggalkan kepuasan hawa nafsu di waktu siang hari, yang menjadi tabiat semula jadi manusia yang tidak boleh dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita meninggalkan tabiat manusia itu di waktu siang hari supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala laksana malaikat yang tidak makan minum, yang tidak mempunyai hawa nafsu. Dalam masa yang sama kita adalah manusia, bukannya malaikat. Kita memerlukan makan minum, mempunyai hawa nafsu seperti binatang, tetapi kita bukan binatang. Kita makhluk yang dikurniakan akal fikiran. Dengan sifat keistimewaan ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia di atas muka bumi untuk menjalankan tugas yang tidak boleh dilakukan oleh malaikat. Tugas yang diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di atas muka bumi makhluk, yakni manusia, bermula dengan Adam dan Hawa, untuk menjadi khalifah, iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama iaitulah Islam, dan mentadbir urusan dunia dengan agama Islam. Para malaikat bertanya, memohon penjelasan, adakah engkau jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang menumpahkan darah, yang berperang di antara satu sama lain, yang melakukan kejahatan, padahal kami sentiasa memuji-memujamu, bertasbih, mempersucikan ketuhanmu daripada segala kekurangan. Allah menjawab dengan katanya, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia di atas muka bumi. Kita adalah manusia, keturunan Nabi Adam alaihi salam, ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah, mentadbir segala perkara yang ada di atas dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan satu cabaran yang dihadapi oleh manusia di atas muka bumi, yaitulah mereka yang menderakai Allah, yang menentang Allah, bermula dengan iblis, syaitan, dan manusia-manusia juga yang menjadi bala tentera iblis. Allah Subhanahu wa taala mengajar Adam alaihi salam dengan dirasakan kepadanya, ditipu oleh iblis, dihalau dari syurga, dihantar ke bumi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar Adam dan zuriat keturunannya supaya memerangi dan menentang iblis dan bala tenteranya di atas muka bumi ini. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim.
walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Adakah tidak aku nyatakan kepada kamu, wahai manusia, wahai keturunan Adam, kenyataan yang tegas laksana suatu janji melalui rasul-rasul dan nabi-nabi. Sesungguhnya syaitan, jangan kamu abdikan diri kepada syaitan, jangan ikut syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kamu. Abdikanlah diri kamu kepadaku, yakni Allah. Inilah jalan yang betul. Dan sesungguhnya syaitan telah berjaya menyesatkan golongan-golongan yang banyak. Golongan yang banyak disesatkan oleh syaitan. Adakah kamu tidak menggunakan akal untuk berfikir bagaimana golongan yang disesatkan oleh syaitan itu meninggalkan syariat Allah, menyembah berhala, menyembah sesama makhluk, menyembah manusia, menyembah kayu dan batu, beramal dengan hukum dan peraturan yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kemusnahan dan kerosakan dalam kehidupan manusia, membawa berbagai-bagai penyakit, berbagai-bagai masalah yang merosakkan diri manusia dan merosakkan dunia tempat tinggal manusia ini. Tetapi ramai manusia tidak menggunakan akal, terpengaruh dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah melatih kita dalam masa sebulan, melatih kita membina jati diri menjadi orang yang beriman, orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Selepasnya untuk kita berjuang menentang syaitan-syaitan manusia dan jin yang menyeleweng daripada jalan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tipu daya syaitan itu di dalam ayat-ayat yang banyak, sudah cukup untuk menjadi penjelasan kepada kita. Di antaranya firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam seluruhnya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Di antara tipu daya syaitan itu ialah supaya kita mengikut langkah-langkahnya. Kalau boleh murtad, tinggalkan agama Islam seluruhnya. Kalau tidak murtad, beramal sebahagian sahaja daripada ajaran Islam, sebahagian lagi ditinggalkan. Sudah cukup menjadi orang Islam dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, berkahwin, membagi harta pusaka, mengurus harta wakaf. Hukum-hukum yang berkait dengan cara hidup, yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan perlembagaan negara, yang berkait dengan jihad, yang berkait dengan perdamaian dan peperangan, yang berkait dengan cara hidup seluruhnya, yang terkandung di dalam Quran ditinggalkan begitu sahaja. Umat Islam sedang mengalami bencana tipu daya syaitan, meninggalkan sebahagian ajaran Islam, beramal dengan sebahagian lagi amalan yang pernah memusnahkan kaum Bani Israel di zaman dahulu. Allah mengesahkan kemusnahan yang dihadapi oleh kaum Bani Israel. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adab wa la hum yunsarun. Adakah kamu beriman dengan sebahagian berkitab Taurat dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu, melainkan kerosakan, kepunahan hidup di dunia, dan di akhirat nanti dicampakkan ke dalam api neraka. Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Mereka itu ialah orang-orang yang sanggup membeli kehidupan dunia, menolak kehidupan bahagia di hari akhirat. Allah tidak meringankan azab mereka, dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel yang dikurniakan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, diturunkan rasul-rasul yang ramai memimpin Bani Israel. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah mereka ialah nabi-nabi. Rasul-rasul dan nabi-nabi Bani Israel yang dilantik oleh Allah menjadi imam sembahyang dan menjadi pemimpin siasah, menjadi pemimpin politik mereka untuk beramal dengan kitab Taurat. Apabila raja-raja, menteri-menteri dan pembesar-pembesar mereka merasakan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat itu menghalang kemahuan hawa nafsu mereka, hukum hudud mengejam dan menjebat mereka yang berzina, memotong tangan pencuri, menghukum terhadap kesalahan hirabah dan lain-lain hukum yang sama yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apabila raja-raja dan pembesar-pembesar Bani Israel merasakan kitab Taurat menghalang mereka untuk memuaskan hawa nafsu, lalu mereka meninggalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat itu, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, menerima kemusnahan di dunia dan azab di hari akhirat. Para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil dari lafaz Quran yang umum, bukan sebab yang khusus. Menunjukkan bahawa sekiranya kalangan umat Islam ini melakukan perangai Bani Israel, beramal dengan sebahagian Quran dan meninggalkan sebahagian yang lain, mereka ditimpa bencana yang menimpa kaum Bani Israel. Bermakna mereka terpengaruh dengan syaitan-syaitan yang merosakkan kehidupan mereka. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan janji-janji bohong syaitan. Asy-syaitanu ya'ikumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan kefakiran, kemiskinan kepada kamu, padahal dan menyuruh kamu kepada kejahatan, padahal Allah menjanjikan kurnia dan keampunan. Allah itu maha luas kurnianya, lagi mengetahui. Syaitan dan pemimpin-pemimpin syaitan mengugut sesiapa yang mengikut hukum Allah akan papa ke dana, akan susah, akan disesat, akan disekat kehidupannya, akan rugilah perniagaannya, akan ditahan pangkatnya, akan diganggu ekonominya, mata pencariannya akan terjejas. Sekiranya mengikut ajaran Allah membawa kefakiran. Inilah alasan yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah mereka tahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang menyampaikan perkara yang benar, seorang yang cerdik dan maha bijaksana, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang tidak ada tolak banding di kalangan manusia yang dilantik oleh Allah. Tetapi mereka berkata, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka natakhaffaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka itu berkata, jika sekiranya kami mengikut petunjuk Islam yang kamu bawa ini wahai Muhammad, nascaya negeri Mekah akan diserang, kami akan ditawan oleh musuh, harta kami akan disamun dan dirampok oleh musuh, dirampas oleh mereka, kerana ajaran Islam yang kamu bawa ini sangat baik, sedangkan seluruh dunia adalah jahat. Kamu mengharamkan arak dan judi, mengharamkan zina, mengharamkan rasuah, sedangkan amalan arak, judi, rasuah, zina diamalkan di seluruh dunia. Ajaran yang kamu amal ini pelik daripada orang lain. Kalau beramal dengan Islam, kita akan dikepung, akan dibinasakan oleh orang-orang yang beramal dengan ajaran yang lain yang mengelilingi kita. Tuhan berkata, adakah mereka tidak sedar? Kamilah yang telah meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering kontang, yang tidak ada apa-apa hasil, tidak ada sumber untuk kehidupan mereka, tidak ada air, tidak ada buah-buahan, tidak ada sayuran, tidak ada tanaman sedikit pun, tidak ada bahan-bahan hasil bumi yang menyenangkan mereka. Tetapi Allah mengurniakan rezeki yang melimpah ruah datang dari seluruh pelosok dunia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti bahawa rezeki adalah kurnia daripada Allah. Kita telah menunaikan ibadat puasa dalam masa sebulan. Kita berlapar, kita berdahaga, kita meninggalkan kepuasan hawa nafsu dengan beriman bahawa semua nikmat itu adalah kurnia daripada Allah, pemberian daripada Allah. Allah boleh menarik bila masa, dan Allah boleh memberi sebanyak-banyaknya dengan melimpah ruah. Dengan menyedari hakikat ini, kita sanggup berpuasa. Setelah kita meninggalkan puasa, kejayaan puasa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi seorang Islam, seorang mukmin yang mempunyai jati diri yang cukup, iman yang kuat, beramal dengan Islam yang bersungguh, dan berjuang untuk menegakkan agama Allah. Adalah menjadi satu hikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memilih berlakunya di bulan Ramadan kemenangan-kemenangan Islam. Berlakunya kemenangan Badar. Tentera Islam yang sedikit boleh mengalahkan musuh yang lebih besar. Berlakunya pembukaan Mekah. Nabi SAW membebaskan tanah airnya ke Mekkatul Mukarramah. Berlakunya peristiwa pembukaan Spanyol, Eropah ditembusi cahaya Islam. Berlakunya kekalahan kaum Tatar dalam peperangan Ain Jalut. Walaupun seluruh musuh-musuh Islam bergabung, musuh-musuh yang dikenal dengan Ahzab, kita mengulangi wahazamal Ahzab wahdah, dan Allah menghancurkan bala tentera Ahzab dalam keesaannya. Walaupun gabungan Yahudi, gabungan Kristian, gabungan musyrikin
gabungan iblis dan syaitan bersatu untuk mengepung Islam. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, padahal Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Mereka boleh memadam pelita yang dipasang dengan hembus mulut mereka sahaja, tetapi mereka tidak boleh memadamkan matahari dan bulan. Cahaya matahari dan bulan, cahaya bintang cakrawala di langit. Begitulah mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Islam. Walaupun golongan Ahzab itu bergabung untuk menghancurkan Islam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Islam dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat di zamannya, walaupun dalam jumlah yang sedikit, sehingga berjaya membuka Mekah. Mekah dibebaskan, Mekah dimerdekakan. Dimerdekakan daripada siapa? Dimerdekakan daripada jahiliyah. Bukan jahiliyah asing, bukan jahiliyah Inggris, jahiliyah Perancis, jahiliyah China dan India. Mekah dibebaskan daripada jahiliyah Arab sebangsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia hari ini akan menghukum bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pengkhianat bangsa dan tanah air, kerana menyerang bangsa dan tanah airnya sendiri di Mekah. Kaum Arab, bangsa Arab yang dipimpin oleh ayah mertuanya Abu Sufyan adalah pengkhianat. Tidak sekali-kali, kerana bangsanya menganut ajaran jahiliyah, ajaran syaitan, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di masa itu semenanjung tanah Arab, timurnya dijajah oleh Parsi, baratnya dijajah oleh Rom, Mekahnya dijajah oleh jahiliyah Arab. Nabi SAW memimpin para sahabat untuk membebaskan Mekah daripada jahiliyah bangsanya sendiri. Mekah dibebaskan daripada jahiliyah kerana kemerdekaan yang sebenar ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemerdekaan selagi tidak mengabdikan diri kepada Allah, selagi sembahyangnya tidak menghadap Allah, selagi syariat dan hukum hakamnya tidak mengikut syariat dan hukum hakam Allah. Tidak dinamakan merdeka dalam arti kata yang sebenar. Kemerdekaan yang dipahami oleh generasi awal Islam, Rubi' bin Amir, seorang panglima kecil yang dihantar menjadi utusan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, panglima tertinggi tentera Islam menghadapi empayar Parsi. Rubi' bin Amir dihantar menemui Rustam, panglima tertinggi tentera Parsi. Rustam bertanya Rubi' bin Amir, kami tawarkan kepada kamu hadiah yang lumayan, harta benda yang banyak, makanan yang cukup. Mungkin kamu tinggal di padang pasir yang kering kontang, tak cukup makanan. Biarlah kami hantar makanan yang cukup kepada kamu, perbelanjaan yang cukup kepada kamu. Hentilah menyerang kami. Rubi' menjawab dengan tegas, Allah bta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami datang ke sini untuk mengajak sesiapa yang mahu. Kami tidak paksa. Mengajak sesiapa yang mahu, kami tidak memaksa.
daripada mengabdikan diri kepada sesama makhluk, hanya mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Daripada agama dan ajaran-ajaran yang zalim kepada Islam yang adil untuk semua. Daripada kehidupan dunia yang sempit kepada kehidupan yang luas, daripada dunia sehingga hari akhirat yang kekal abadi. Itulah perjuangan kami. Itulah perjuangan Islam yang wajib disambung oleh umat Islam sehingga hari kiamat. Perjuangan memerdekakan manusia dengan hanya mengabdikan diri kepada Allah. Ketahuilah, umat Islam belum merdeka daripada penjajah Inggeris, penjajah Perancis, penjajah Itali, penjajah komunis, penjajah China, Rusia dan lain-lain, selagi mereka tidak melaksanakan Islam di tanah air mereka. Selagi hukum Islam tidak berdaulat, syariat Allah tidak diamalkan semuanya, selagi syariat Allah tidak diamalkan semuanya, menandakan perjuangan kita belum selesai. Perjuangan untuk menyambung risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum selesai. Puasa mengajar kita menjadi orang yang mengabdikan diri kepada Allah, bersedia untuk korbankan diri, sanggup berlapar, sanggup berdahaga, sanggup letih, sanggup menahan diri menghadapi kesusahan dan kepayahan, meninggalkan nikmat dunia kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kewajipan kita untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi Allah ini. Sekiranya kita dapat melangsungkan kerja ini dengan jiwa Islam yang sebenar, iman yang kukuh, bermakna puasa kita telah berjaya. Sekiranya kita meninggalkan ibadat puasa, berhari raya sekadar bersukaria sahaja, lupa daratan, lupa matlamat yang sebenar, bermakna puasa kita telah gagal. Marilah kita melakukan muhasabah diri masing-masing dengan adil dan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, adakah suka aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang keuntungannya menyelamatkan kamu daripada azab neraka pada hari kiamat, azab neraka yang sangat pedih. Modalnya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad, bersungguh dalam menegakkan agama Allah. Itulah yang lebih baik pada kamu sekiranya kamu mengetahui. Berjihad dengan harta benda dan jiwa raga kamu bagi menegakkan agama Allah, itulah yang baik pada kamu sekiranya kamu mengetahui. Keuntungannya lagi, dia mengampunkan dosa-dosa kamu, dan dia memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan lagi dia memasukkan kamu dalam syurga Adan yang ada di dalamnya bangunan-bangunan mahligai dan istana yang indah dalam syurga Adan. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain yang kamu sangat ingin, yaitulah kemenangan yang hampir di dunia. Kamu dapat mengalahkan musuh-musuh kamu di dunia. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Laksana mereka menyahut seruan apabila Nabi Isa alaihi salam yang dikepung oleh Raja Herodos dan bala tenteranya untuk membunuhnya. Setelah membunuh Nabi Zakaria dan Yahya, Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyin, siapakah di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong agama Allah bersama denganku? Lalu golongan Hawariyin, sahabat-sahabat yang setia berkata, kamilah orang yang bersedia dan sanggup untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka sebahagian Bani Israel beriman, sebahagian lagi tidak beriman. Akhirnya Allah Ta'ala menjadikan golongan yang beriman itu mendapat kemenangan. Barakallahu li lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menyambut hari raya setelah menunaikan puasa, menyambut kemenangan menentang hawa nafsu dalam masa sebulan kerana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahawa sesiapa yang menjunjung tinggi kepada perintah Allah dengan iman dan yakin, memenuhi syaratnya, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kemenangan ketika dikepung oleh bala tentera Ahzab, gabungan Yahudi dan kaum musyrikin dengan jumlah yang lebih besar, seramai 10,000 bala tentera yang lengkap dengan senjata. Ketika umat Islam dalam keadaan sedikit, jumlah lelaki, perempuan, kanak-kanak yang uzur tidak mencapai jumlah bala tentera Ahzab. Namun keimanan yang ada di dalam diri mereka setelah diuji, hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi SAW diuji, iman mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Ketika orang-orang munafik didedahkan oleh Allah, Allah Ta'ala mendedahkan golongan munafikin, golongan yang berpura-pura Islam,
yang hatinya tidak percaya kepada Islam, dan orang-orang yang lemah imannya, yang imannya tidak kuat. Ketika diuji, mereka berkata bahawa janji kemenangan yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi SAW, hanyalah tipu daya sahaja. Islam tidak mungkin mencapai kemenangan menghadapi musuh yang lebih besar. Hari ini setelah kita bertakbir, berulang kali kita menyebut wahazamal ahzaba wahdah. Allah menghancurkan bala tentera Ahzab dalam keesaannya. Peristiwa Ahzab bukan saja berlaku di zaman Nabi SAW, ianya berterusan sehingga hari kiamat. Umat Islam mencapai kemenangan dalam peperangan Ain Jalut. Kaum Tatar yang disokong oleh salib Kristian, yang disokong oleh Yahudi, yang disokong oleh penganut ajaran sesat di kalangan umat Islam, telah berjaya menumbangkan kerajaan Abbasiyah, menawan ibu negaranya, membunuh setiap yang melintas. Baghdad menjadi kolam darah. Pada adatnya mustahil dapat mengalahkan tentera Tatar. Dengan izin Allah, umat Islam berjaya mengalahkan kaum Tatar di Ain Jalut. Kaum Tatar dimusnahkan, dan sebahagian mereka ditembusi oleh cahaya Islam dan menganut agama Islam. Sejarah berulang terus menerus. Di bulan Ramadan, hanya beberapa tahun yang lalu, tahun 1973, pada 6 hari bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, tentera Mesir telah berjaya menawan kubu Barlif, kubu yang panjangnya beratus kilometer, yang dibina oleh arkitek tentera Israel yang bernama General Hayim Barlif, yang memakan belanja beratus-ratus juta dolar. Kubu yang dibina di atasnya dengan batu-batu yang besar, yang tidak boleh ditembusi oleh peluru-peluru meriam, dan tidak boleh dikalahkan oleh senjata nuklear, kerana kubu di bawah tanah, dengan tangki gas yang boleh disalurkan keterusan Swiss untuk menghalang sebarang serangan. Sekiranya dia serang, gas akan dilepas, maka terusan Swiss akan dinyalakan dengan api seluruhnya, sehingga ikan yang ada beberapa meter dalam air boleh mati. Dengan izin Allah, kubu Barlif dapat ditawan dengan slogan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tentera Mesir telah berjaya mengalahkan tentera Israel yang dianggap al-jaisul ladzi la yuqhar, tentera yang tidak mungkin dikalahkan. Barangkali kita tidak lupa, para mujahidin Afghanistan telah berjaya menghalau tentera Soviet dan sekutu-sekutunya daripada bumi Afghanistan. Umat Islam di Gaza, rakyat Palestin dengan iman yang kuat, dikepung di darat, laut dan udara dengan jumlah yang sedikit, kawasan yang panjang 30 km, dikepung dari segenap penjuru dengan senjata yang paling canggih di zaman ini, udara, laut dan darat. Mereka berjaya mempertahankan diri dengan senjata ringan, dengan pertolongan Allah. Hanya beberapa hari kita melihat 3 buah rejim yang berkuasa di negara Arab ditumbangkan oleh rakyat. Di Tunisia, di Mesir dan Libya, kerajaan yang memerintah yang dibantu oleh kuasa-kuasa barat, kebangkitan rakyat yang berani,
yang bersedia untuk mengorbankan diri mereka di jalan raya, yang tidak tunduk kepada kezaliman kerana jiwa mereka kaya, bukan jiwa yang miskin dan tanpa perdana. Kebangkitan dengan jiwa yang kaya dan iman yang kuat boleh menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang zalim, menunjukkan bahawa sekiranya kita berpegang dengan Islam, kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam, maka kita menerima penghinaan daripada Allah. Kita melihat walaupun banyak negara-negara umat Islam dikatakan merdeka, mereka mencapai kemerdekaan, mereka meninggalkan Islam, tetapi kerajaan-kerajaannya yang dipimpin oleh mereka yang sebangsa dengan kita melutut kepada kuasa-kuasa barat, tunduk kepada belas kasihan kuasa-kuasa barat. Mereka tidak merdeka dalam arti kata yang sebenarnya. Adalah menjadi kewajipan kepada umat Islam yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan untuk membebaskan diri daripada tipu daya syaitan. Mereka meninggalkan Ramadan dengan jiwa yang kaya, dengan jiwa yang besar, menegakkan Quran yang diturunkan bulan Ramadan. Marilah kita berhari raya dengan semangat yang baru, jiwa yang baru, bercita-cita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan hari pertemuan kita dengan Allah adalah hari yang paling bahagia, hari yang paling bahagia. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur terhadap Allah padahal kamu dahulunya mati tidak ada langsung, lalu Allah menghidupkan kamu menjadi seorang manusia, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu semula setelah mati, dan kamu dipanggil kembali kepadanya untuk disiasat dan dihisab. Itulah sejarah perjalanan manusia sehingga hari kiamat yang perlu diketahui. Seterusnya marilah kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, yang berkekalan kepada kita, yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Kerana perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wa ashra, sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا واغفر ذنوبنا وسيئاتنا وخطايانا كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا وعلى من خدعنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح سلطانا وأئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة سخطك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا وأحبائنا في الله، وجميع المسلمين والمسلمات. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.